Sejahtera, Wanakum, Tajahau. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu yang berkaitan dengan bajet. Ya, baru hari ini yang berhormat Perdana Menteri kita melaporkan ataupun membentangkan berkaitan dengan bajet 2023. Amat boleh berbuat hati, ada perkara yang boleh diterima pakai, ya, dan setiap kali bajet mesti ada halangan ataupun bantahan daripada mana-mana pihak pun. Itu perkara biasa. Tapi hari ini saya datang bukan untuk menyenaraikan mana kebaikan atas bajet ini, tapi saya datang hari ini untuk golongan-golongan miskin tegar dan B40. Setiap kali bila kita lihat bajet, setiap kali bajet akan dipentingkan. Mana-mana kerajaan pun bajet yang dipentingkan adalah untuk golongan tegar, miskin tegar dan B40. Ya, betul. Itu adalah realiti di Malaysia. Setiap kali kita dengar apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, ya, untuk B40 dan golongan miskin tegar di negara ini. Sebab apa? Kadar kemiskinan relatif negara adalah sebanyak 16.2% pada 2020, ya, 2020. Tapi untuk hari ini mungkin meningkat, mungkin lagi lebih. Sebab apa? Bila kita mengalami dalam COVID-19, bila kita menghadapi satu penyakit berkaitan dengan COVID-19, dan di situ ramai lagi rakyat yang jadi mangsa, yang M40 pun jadi B40, yang B40 menjadi miskin tegar. Itu adalah realiti, dan setiap kali dan setiap tahun peningkatan terhadap golongan miskin ini banyak. Persoalan di sini hari ini adalah bila kerajaan mementingkan golongan B40 ataupun miskin tegar untuk diberi bantuan kewangan ataupun daripada segi ekonomi, ya, di manakah penyaluran duit itu dijalankan? Adakah duit yang dibagi bajet sebanyak bilion-bilion untuk rakyat B40 ataupun miskin tegar sampai pada mereka? Sebenarnya tidak, ya saudara. Dan saya tidak menafikan ataupun saya tidak menidakkan semuanya. Ada segelintir orang golongan-golongan elit, seperti mana saudara tahu, golongan-golongan elit ini memakan hak kita. Ya, seperti orang politik, dalam golongan profesional, intelektual, dia orang yang mengambil hak kita sebenarnya. Bila kita lihat pada segi perlembagaan, perkara 153 untuk orang Melayu, betul? Itu adalah segi perlembagaan. Tetapi dari segi perlembagaan pun kita ada satu kegagalan. Sebab apa? Perkara 153 ini pun bukan semua orang Melayu yang merasai. Hanya golongan-golongan elit ataupun kroni yang mengambil hasil itu sepenuhnya. Pasal itu mereka kaya. Bila kita lihat golongan elit, orang politik ini berjuta-juta dalam akaun. Bila kita lihat dalam rasuah pun, indeks rasuah pun tinggi. Dan bila kita lihat daripada rasuah pun, dia juga golongan elit yang telah mengaut keuntungan daripada orang susah. Itu adalah realiti, ya. Kita kena hadapi. Kita perlu mengakui perkara ini sedang dijalankan. Ini adalah satu sistem yang tidak boleh diguna pakai. Sebab apa? Saluran ataupun kerja-kerja yang mereka bagi pada jabatan-jabatan ini pun mereka tak permudahkan kita. Sedangkan dalam akta, dia orang perlu bekerja untuk kita, bukan kita pergi cari dia, pergi mohon sana mohon sini. Nah, tapi di Malaysia berbeza. Bila kita nak apa-apa bantuan pun kita perlu mohon dekat dia orang, kita perlu merayu dekat dia orang. Sampai nak ambil laporan polis pun kita perlu merayu dekat balai polis. Itu adalah realiti yang perlu kita tahu sebenarnya, saudara dan saudari. Ya, saya tidak menafikan ataupun tidak mengkritik apa-apa pihak pun, tetapi realiti di hari ini, hak-hak kita telah digunakan oleh kumpulan-kumpulan elit. Itu adalah betul. Seperti mana rakyat sedar. Sampai bila kita nak ditipukan oleh mereka? Setiap kali kita tengok bajet, dan tidak pernah ada satu kelekaan dalam bajet. Setiap kali keluar bajet berbilion-bilion, tetapi kesampaian bajet ini seperti mana? Adakah kesampaian itu menyeluruh untuk menyelamatkan golongan miskin ataupun B40? Sebenarnya tidak. Kalau dibantu daripada awal. Sebab apa? Daripada dulu lagi kita dengar nak mencegah kemiskinan, ya, nak membantu B40, nak membantu miskin tegar. Sampai hari ini pun masih benda ini dibentangkan dalam bajet. Sampai bila lagi kan nak mencegah? Dan sampai bila lagi perkara ini ada perubahan? Bila dah ada bajet seperti itu, seperti ini, tapi mesti dah ada perubahan. Tapi sampai hari ini kita ada peningkatan saja daripada golongan-golongan B40 dan miskin tegar. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, itu saya bagi tahu kepada rakyat. Rakyat perlu sedar, ya, jangan ditipu oleh golongan-golongan elit mengikut perlembagaan. Mereka akan mainkan peranan perlembagaan, baik Melayu, baik Cina, baik India. Ini adalah realiti atas bangsa dan negara kita. Ya, peranan ini selalu dimainkan oleh golongan elit untuk mengambil simpati. Ya, untuk kita bantu dia. Kita bantu dia, kita bukan tak dapat duit.
kita takkan dapat apa. Kita perlu merayu dengan dia. Sedangkan dalam proses undang-undang, dalam proses sistem negara pentadbiran, benda ini mudah untuk kita mendapatkan, tetapi mereka sulitkan perkara-perkara yang perlu didapatkan. Sebab apa? Di semua negeri ada adun, ya, ada YB, ada menteri besar, dan segala pentadbiran ada di setiap negeri di Malaysia. Bukan susah mereka nak kaji orang susah ataupun mereka pergi tengok orang susah ini supaya dibantu, tapi perkara ini tak dijalankan sebenarnya, saudara dan saudari. Perkara ini selalunya diabaikan. Pasal itu masalah-masalah begini tidak ada penyelesaian. Sebab apa saya katakan, saya pun seorang daripada B40, ya. Bila kita tahu apa yang kita mengalami, bila pergi tanya orang luar, realiti itu kita boleh nampak. Sebab apa? Bila tanya pejabat, dia hanya tahu teori. Dia duduk kat situ, dia pandai akta saja, dia pandai teori saja. Tapi bila tengok realiti, ramai di kalangan kita nampak lagi dia orang susah, tidak dibantu. Ya, sebenarnya setiap daerah ni ada YB, setiap adun ni ada YB. Kenapa dia tak pergi tengok keadaan orang susah ini? Perlu dibantu. Ya, perlu dibantu. Jangan bantu kroni saja. Bila kita tengok, ni kroni, ni adik-adik dia, ni anak dia punya adik, dia punya abang, adik dia punya isteri, adik dia, abang ipar dia. Kita nampak benda ni, memang nepotisme ni terlampau ketara di negara kita. Itu adalah perlu rakyat mengakui. Bila kita tahu hak-hak kita sebagai rakyat menjadi penentu di negara demokrasi ini, kita perlu tuntut juga supaya kita boleh dapat apa yang kita perlu dapat. Tetapi di sini berbeza, apa yang kita perlu dapat pun tidak didapatkan, tidak diberi sama rata. Bila kita dengar kesamarataan ini sebenarnya tidak ada di mana-mana keadaan pun di negara kita. Sebab apa? Kesamarataan membantu pada orang susah. Ya, orang kaya tetap kaya dan dia tetap ada berjuta-juta, berbilion-bilion, sampai kesudah dia tak ada habis duit dia. Ini bukan cerita pasal duit, sebab ini cerita pasal sistem. Sistem kita lemah, ya. Pasal itu kita jadi susah. Bukan dia nak jadi miskin. Bukan dia nak jadi miskin tegah, tapi keadaan bila COVID-19 melanda dia jadi miskin tegah. Yang B40 jadi miskin tegah, itu adalah realiti. Dan satu lagi, bila kita lihat pada tanah rakyat Malaysia, ini tanah Melayu, orang Melayu sendiri pun tidak memiliki tanah yang sebanyak bangsa lain memiliki. Di manakah kelonggaran ini jadi? Di manakah mereka itu diperbodohkan? Itu adalah soalan kepada pemimpin-pemimpin politik. Kenapa perlunya satu sistem hierarki macam kasta, golongan kaya, golongan miskin. Kamu nak bantukan sama rata. Bila kamu pergi tengok dengan mata yang sendiri, kamu akan tahu di manakah kesusahan rakyat ini. Ya, itu yang saya nak sampaikan. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siwang.